Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmir Yushaidi bin Saluddin. Saya mewakili kumpulan 5 dari kursus Falsafah dan Isu Semasa UQI 1402 dari Seksyen 3. Kami dari Pusat Pendidikan Diploma Semester 2 2021-2022. Tajuk yang kami buat adalah melahirkan insan yang berfalsafah pendidikan negara. Sebelum memulakan pembintangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan. Yang pertama, diri saya sendiri, Aminuddin bin Jamaluddin, AA 212318. Syahmir Rusaili bin Salihuddin, AA 211476. Adlan Syukri bin Alias, AA 212455. Adam Ifan bin Muhammad Usri, AA 212210. Afiq Al-Hadi bin Nur Adnan, AA 210474. Abdul Yafiq Hazwan bin Abdul Rahman, AA 210364. Ahlam Asfa bin Azadin, AA 212238. Yang terakhir, Amir Safwan bin Ismail, AA 210604. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Yafiq Hazwan bin Abdul Rahman dan saya akan membentangkan pengenalan kepada projek kami. Pendidikan merangkumi proses pengajaran dan belajar kepakaran khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam, seperti pemberian pengetahuan, pertimbangan, kemahiran dan kebijaksanaan. Salah satu asas matlamat pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melangkaui generasi. Pendidikan sering berlaku di bawah bimbingan pendidik, tetapi pelajar juga dapat mendidik diri mereka sendiri. Pendidikan boleh berlaku dalam situasi formal atau tidak formal, dan setiap pengalaman yang mempunyai kesan formatif terhadap cara seseorang berfikir, merasakan atau bertindak dan dapat dianggap sebagai pendidikan. Pendidikan juga mempunyai pelbagai kepentingan terhadap pelbagai aspek, seperti rakyat, negara dan individu. Antara kepentingan pendidikan terhadap rakyat termasuklah pendidikan kepada rakyat membolehkan negara memiliki pemimpin pelapis yang lebih hebat dan berkaliber. Pemimpin yang berilmu pengetahuan ini akan membuat pertimbangan yang lebih rasional dalam melaksanakan sesuatu program yang dirancang. Selain itu, pendidikan juga memberi impak yang sangat besar terhadap negara. Pendidikan boleh mewujudkan persaingan yang sihat antara negara kita dengan negara maju yang lain. Hal ini disebabkan oleh pendidikan yang berkualiti tinggi, mampu menyediakan bahan-bahan atau rujukan yang bertaraf antara bangsa dan disanjung oleh negara-negara luar yang lain. Selain itu, pendidikan akan melahirkan banyak tenaga mahir di negara kita. Seperti yang kita tahu, majoriti golongan lepasan siswazah menganggur tidak mempunyai sumber pendapatan untuk meneruskan kehidupan sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana semua syarikat sekarang hanya mengambil pekerja yang mempunyai pendidikan dan pengalaman yang mantap. Akhir sekali, pendidikan boleh melahirkan pendirian yang mantap terhadap seseorang individu. Sebagai contoh, pendidikan akan memupuk kita untuk melakukan nilai-nilai murni seperti menolong orang dan berbaik hati dengan sesama yang lain. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Al-Hadi dan saya akan meneruskan pematangan dengan menerangkan tentang penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama adalah ketandusan kemahiran 3M menyebabkan kemalasan yang tinggi dalam kalangan remaja. Kemahiran 3M merupakan kemahiran yang sangat penting untuk seseorang individu menguasai agar menjadi individu yang mempunyai intelektual yang mantap. Kemahiran ini dapat dilihat menerusi 3 aspek, iaitu kemahiran membaca, kemahiran menulis dan kemahiran mengira. Bagi meneruskan lagi lensa perbincangan kita, penyataan masalah yang kedua ialah kekurangan didikan agama mengakibatkan keruntuhan unsur rohani dalam diri. Unsur rohani adalah unsur yang memerlukan setiap individu menyedari dan percaya kepada Tuhan serta bersyukur dengan pemberian Tuhan. Unsur rohani penting dalam membentuk individu yang berakhlak mulia dan berpegang pada nilai-nilai murni.
Musyawarah ini juga penting agar seseorang individu menyadari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun, tasawwur sekini, musyawarah ini dalam diri seseorang semakin luntur dan pudar. Hal ini sangat membahayakan kerana mampu mengakibatkan banyak perkara negatif dan jenayah yang berlaku. Seterusnya, bagi meluaskan lagi lensa pembincangan kita, kenyataan masalah yang ketiga pula ialah ketidakupayaan dalam mengawal emosi menyebabkan diri menjadi tidak matang dan tidak stabil. Emosi merupakan salah satu aspek yang mempunyai pengaruh besar terhadap sikap manusia selama ini. Hal ini ditemani dengan dua aspek yang lain, iaitu hadirnya daya fikir kognitif dan psikomotorik konatif. Biasanya emosi sering dikenal dengan aspek afektif. Hal ini merupakan dari penentuan sikap yang menjadi salah satu kecenderungan dari perilaku manusia. Kenyataan ini dapat dikukuhkan dengan kenyataan yang boleh didapatkan melalui laman sesawang berita harian pada 25 April 2019 yang menyatakan bahawa kita perlulah berhati-hati dengan kesan stres yang mampu memberi kesan terhadap emosi dan fizikal. Tuntasnya, pengawalan emosi dengan baik dan betul perlulah dititik beratkan agar emosi tidak matang dan tidak stabil dapat dielakkan. Akhir sekali, penyataan masalah yang keempat pula ialah kekurangan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mengakibatkan diri mudah letih dan lesu. Keperluan bagi memastikan tubuh badan manusia dalam keadaan yang sihat merupakan salah satu aspek yang penting yang terlibat dalam pembangunan insan. Kesihatan badan manusia yang baik membolehkan seseorang untuk membesarkan dirinya. Sebaliknya, badan yang sakit menyukarkan usaha pembangunan manusia terhadap diri sendiri. Badan yang sihat adalah penting bagi setiap manusia. Kesihatan badan mesti dipelihara dan dipertingkatkan sepanjang hayat seseorang. Menurut Stella Van Patten Henderson, untuk memastikan kesihatan tubuh badan manusia, 3 tuntutan material mesti dipenuhi, antaranya makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ketiga-tiga tuntutan material ini adalah keperluan kesihatan fizikal teras tubuh badan manusia. Sebaliknya, berlaku apabila masyarakat kini kurang mengambil berat dan hanya pandang sebelah mata mengenai kepentingan kesihatan dalam menjalani kehidupan seharian. Hal ini kerana masyarakat lebih gemar untuk mengambil makanan yang tidak bernutrisi sebagai makanan harian mereka. Jadi, kesihatan diri merupakan elemen penting yang perlu diberikan perhatian agar tubuh yang sihat dapat diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menerangkan tentang soalan kajian yang kami jalankan. Setiap kajian yang dijalankan pasti ada persoalan yang menjadi idea utama bagi sebuah kajian itu. Dalam kajian yang kami jalankan, dalam kajian yang kami jalankan bertajuk melahirkan insan yang berfalsafah pendidikan negara. Terdapat 4 persoalan yang menjadi sebab kami melakukan kajian ini. Soalan pertama adalah bagaimana kemahiran 3M dapat membantu para remaja supaya tidak terjebak ke dalam belenggu kemalasan. 3M ialah membaca, menulis dan mengira. Soalan ini sangat berkait rapat dengan falsafah pendidikan negara dari aspek intelek. Mutakhir ini remaja khususnya lebih malas, lebih lagi dengan kehadiran teknologi seperti telefon bimbit. Soalan yang kedua adalah sejauh manakah pendidikan agama dalam kalangan rakyat Malaysia. Soalan ini sangat berkait rapat dengan falsafah pendidikan negara dari aspek rohani. Sejak kebakaran ini, masyarakat Malaysia kurang menekankan tentang agama. Soalan yang ketiga adalah apakah cara yang dapat dilakukan bagi meningkatkan kesedaran
mengenai kesihatan, mengenai kepentingan kesihatan. Persoalan ini sangat rapat dengan falsafah pendidikan negara dari aspek fizikal ataupun jasmania. Dan persoalan yang keempat adalah bagaimana pengawalan emosi dapat mengubah diri seseorang menjadi lebih matang dan rasional. Persoalan ini juga rapat dengan falsafah pendidikan negara dari aspek emosi. Di bahagian objektif kajian, ia terbahagi kepada 3 objektif. Yang pertama adalah melahirkan insan yang memiliki sifat sasiah yang seimbang dan bersatu padu. Yang kedua adalah mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dan dalam melaksanakan segala tugasan. Yang ketiga adalah membentuk satu bangsa kaum yang berakhlak mulia sesama kaum tanpa mengira bangsa. Seterusnya saya akan berikan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya akan menerangkan kepentingan kajian. Antaranya adalah kepentingan kajian ini adalah dilakukan untuk memahami dan mengkaji bagaimanakah pendidikan ilmu terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dapat dikembangkan atau diterapkan dalam kehidupan seseorang. Pendidikan tersebut merupakan satu proses berterusan sepanjang hayat, iaitu bermula dari bayi sehinggalah ke akhir hayat seseorang itu. Selain itu, kepentingan kajian ini juga adalah untuk mendedahkan perkembangan daripada pelbagai aspek dalam kehidupan. Antaranya perkembangan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani merupakan perkara yang dititik beratkan dalam FPK. Unsur-unsur ini membantu dalam perkembangan potensi individu dan menjadi asas kepada falsafah pendidikan negara. Di samping itu, hasil kajian ini adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap hala tuju sistem falsafah pendidikan negara. Dengan adanya falsafah pendidikan negara, maka sistem pendidikan sesebuah negara sebenarnya menganjakkan diri kita ke hadapan dengan mengembangkan secara jelas prinsip dan nilai asas mendasari dan membentuk sistem pendidikan daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi, iaitu universiti. Hai, Assalamualaikum. Saya Ahlam Azfar. Saya akan meneruskan pembincangan ini bagi pembincangan dan analisis kajian. Dalam laporan kami telah menguraikan objektif bagi kajian kami, iaitu yang pertama, melahirkan insan yang memiliki sifat sasiah yang seimbang dan bersatu padu. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang bertanggungjawab dalam melaksanakan segala tugasan. Yang ketiga, membentuk satu bangsa kaum yang berakhlak mulia sesama kaum tanpa mengira bangsa. Daripada analisis yang telah kami lakukan terhadap pelajar di Malaysia, terdapat cabaran untuk memastikan setiap insan mempunyai tujuan dalam hidupnya bermula dari alam persekolahan hingga ke tua. Antaranya ialah yang pertama, ketandusan kemahiran 3M, iaitu membaca, mengira, menulis menyebabkan kemalasan yang tinggi dalam kalangan remaja. Yang kedua, kekurangan didikan agama mengakibatkan keruntuhan unsur rohani dalam diri. Yang ketiga, ketidakupayaan dalam mengawal emosi menyebabkan diri menjadi tidak matang dan tidak stabil. Yang keempat, kekurangan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mengakibatkan diri letih dan lesu. Selain itu, terdapat juga cara untuk melahirkan insan yang mempunyai falsafah pendidikan kebangsaan. Antaranya ialah yang pertama, didikan awal dari ibu bapa sejak kecil akan memberi sedikit sebanyak kesan terhadap anak-anak. Yang kedua, sistem pendidikan yang lebih sistematik dan maju di setiap sekolah di Malaysia akan memberi semangat terhadap murid-murid untuk pergi ke sekolah. Yang ketiga, didikan agama yang lebih mendalam di rumah maupun di sekolah akan melahirkan insan yang mempunyai falsafah pendidikan kebangsaan. Yang keempat, mengadakan kempen kesihatan yang dianjurkan oleh pihak kerajaan bagi mewartakan betapa pentingnya seseorang insan mempunyai falsafah pendidikan kebangsaan.
Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Yang seterusnya ialah tinjauan literatur. Tinjauan literatur akan membincangkan falsafah pendidikan kebangsaan yang telah digunakan di Malaysia bertujuan menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan. Usaha falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah bagi melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara agar memberi arah tuju dan pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Dalam konteks negara kita, insan seutuhnya yang ingin dilahirkan dan dibangunkan seterusnya menzahirkan dirinya sebagai insan seimbang dari segala aspek hidup dan kehidupannya merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan inteleknya. Hal ini demikian hanya mungkin terjadi dan terlaku sekiranya insan tersebut dapat menghayati serta mengamalkan konsep falsafah pendidikan kebangsaan. Assalamualaikum, nama saya Amir Safambi Ismail dan saya akan menerangkan tentang metodologi kajian. Kajian ini bertemakan pendidikan dan tajuk kajian ini ialah melahirkan insan yang mempunyai falsafah pendidikan kebangsaan di Malaysia. Kajian ini telah menggunakan metodologi yang sistematik bagi memudahkan kami untuk mengumpulkan maklumat dan data. Hanya satu metodologi yang digunakan sepanjang kajian ini dijalankan, iaitu kaedah soal selidik dengan menggunakan laman sesawang Google Form. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling efisien dan sangat membantu dalam penyelidikan ini kerana pada era ini, ramai dalam kalangan masyarakat hanya menggunakan telefon bimbit mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. Kaedah ini juga digunakan sebagai kaedah soal selidik dengan Google Form yang mengutarakan penggunaannya kepada kemudahan untuk menyoal selidik. Kami telah memberikan beberapa soalan tentang kajian ini kepada masyarakat umum seperti mahasiswa dan mahasiswi dari pelbagai institut pengajian di seluruh Malaysia. Daripada kerjasama responden untuk menjawab soalan yang diberikan, data kajian mendapati seramai 40 orang dalam tempoh masa 1 hari, iaitu pada 5 Jun 2022 hingga 6 Jun 2022. Walaupun bilangan responden yang dijakalkan untuk menjawab soalan tersebut tidak tercapai, iaitu seramai 100 orang, sekurang-kurangnya data kajian mendapat wakil daripada pelbagai institut pengajian di seluruh Malaysia. Berdasarkan raja-raja di sebelah, hasil kajian membuktikan terdapat wakil daripada pelbagai institut pengajian di seluruh Malaysia, iaitu sebanyak 32 institut pengajian yang berlainan. Antara responden yang terbanyak adalah dari UTHM iaitu sebanyak 8 orang dan dari PSMZA iaitu sebanyak 2 orang. Selain dari yang dinyatakan, terdapat 1 orang wakil daripada institut pengajian lain di Malaysia. Didapati bahawa jumlah jantina responden lelaki adalah lebih banyak daripada perempuan iaitu sebanyak 82.5%, manakala responden perempuan adalah sebanyak 17.5%. Umur responden yang berjulat 18 hingga 20 tahun adalah sebanyak 95%, manakala yang berumur 21 hingga 23 tahun adalah sebanyak 5%. Ini menunjukkan bahawa para responden masih mempunyai kesedaran dan tidak sombong untuk menjawab soal selidik berkaitan kajian ini. Bagi bangsa yang menjawab soal selidik ini, bangsa Melayu mempunyai peratusan yang terbanyak iaitu 82.5% dan diikuti bangsa Melanau sebanyak 10%, bangsa Cina sebanyak 2.5%, bangsa Iban 2.5% dan bangsa Kadazan sebanyak 2.5%. Untuk agama pula, peratus bilangan responden beragama Islam memperoleh peratus sebanyak 92.5%, Kristian sebanyak 5% dan Buddha sebanyak 2.5%. Jumlah responden yang mengambil pengajian diploma memperoleh peratusan yang terbanyak iaitu sebanyak 87.5%. Responden yang mengambil pengajian degree pula adalah sebanyak 10%, manakala responden yang mengambil pengajian master pula adalah sebanyak 2.5%. Bagi tahun pengajian, sebanyak 62.5% merupakan tahun 1, 2.5% merupakan tahun 2, 5% merupakan tahun 3 dan 5% merupakan tahun. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk kesimpulan, pendidikan berkualiti ialah konsep yang dinamik dan berkembang
yang berubah dalam konteks sosial, ekonomi dan persekitaran tempatan. Untuk mencapai keseimbangan pendidikan berkualiti, ia menggunakan pendekatan kemahiran hidup dalam pendidikan dan menggabungkan kemahiran lain dalam mengorientasikan pendidikan. Mempelajari pelbagai kemahiran akan membantu orang ramai menjadi lebih berjaya di rumah, dalam komuniti dan di tempat kerja. Adalah amat penting sekali untuk memiliki dan mengamalkan kemahiran yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran semasa. Itu saja daripada saya untuk bahagian kesimpulan. Sekian, terima kasih. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami, Puan Siti Nabilah binti Cik Soh, yang mengajar kami falsafah dan isu semasa, dan juga kepada pelajar universiti yang telah mengambil bahagian dalam menjawab borang soal sidik yang telah kami sediakan, dan tidak lupa juga kepada ahli kumpulan yang melaksanakan tugasan ini bersama-sama. Tanpa anda semua mungkin kerja berkumpulan ini tidak akan dapat disiapkan.